Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini saya akan ajar topik tingkatan 4, bab 1, fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okay. So, apa tu ungkapan kuadratik? Okay. Ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah maksudnya adalah ungkapan yang kuasa tertinggi pemboleh ubahnya ialah 2. Okey. Di mana kuasa tertinggi ialah 2. Okey, jom kita tengok dia punya bentuk arm. So, bentuk arm dia adalah ax square plus bx plus c. Okey. Sebab apa dia kuadratik? Sebabnya ungkapan tertinggi dia adalah kuasa 2 kat sini. Okay, so ni adalah ungkapan kuadratik. Ni bentuk arm dia. Next. Sekarang, untuk pastikan kamu faham dan tahu. Okay, sebabnya ungkapan kuadratik dia adalah tadi bentuk arm dia ax square plus bx plus c kan. So yang ni kita nak nyatakan nilai A, B dan C dalam satu ungkapan kuadratik. Jadi ni ungkapan kuadratik, dan kita nak samakan bagi dia dalam bentuk ni. So kita tengok x yang dekat dengan x square kita ada 2. So kat sini A adalah 2. Yang dekat B kita ada negatif 3. So B sama dengan negatif 3. Dan C adalah 1. So C 1. Okey, untuk yang nombor 2 pula, ax square, A adalah 2. Okey, dan B tak ada, kat sini tak ada x. So B adalah kosong. A, Allah tak nampak. A adalah 2. B kosong. C pula, C negatif 4. Okay, next. Untuk yang ni, A adalah 1/2. B 5. Dan C negatif 3/2. Yang last sekali, A, kat sini A tak ada apa-apa perkali. Jadi A adalah sama dengan negatif 1. Seterusnya, B sama dengan 1. Sama juga, tak ada apa-apa perkali. So, terus dapat 1. Okay, ni jawapan dia. Okay, untuk bentuk graf dan fungsi kuadratik, ada 2 bentuk je. Iaitu bentuk macam ni, senyum. Bentuk senyum dan juga bentuk masam macam ni. Okay, macam mana kita nak tahu dia bentuk senyum macam ni ke ataupun bentuk masam macam ni? Kita tengok dia punya nilai A. Kalau nilai A dia lagi besar daripada kosong, nilai A lagi besar pada kosong, okay, kita akan dapat bentuk senyum macam ni. Kalau nilai A lagi kecil daripada kosong, kita akan dapat bentuk masam macam ni. Okay, now kita tengok pula titik minimum dan maksimum bagi fungsi kuadratik. Okay, maksimum maksudnya paling banyak kan. Minimum pula paling sikit. Jadi kita tengok. Paling banyak maksudnya dia punya titik tu berada dekat puncak atas sekali. Sebab paling banyak kan. Kalau minimum pula paling sikit, mestilah titik tu ada dekat bawah sekali. Jadi, bila dia dekat atas macam ni, maksudnya dia punya nilai A lagi kecil daripada kosong. So, tadi kita tengok, kalau dia lagi kecil daripada kosong, graf tu akan bentuk masam. Okay, kalau lagi besar daripada kosong, dia akan bentuk senyum. Jadi, sini adalah titik minimum, ni pula titik maksimum. Okay, apa tu paksi simetri? Okay, paksi simetri ni, bila kita ada graf macam ni, dia akan ada yang bahagian tengah-tengah ni. Cikgu rasa kamu dah macam pernah belajar, terutamanya kalau tajuk shape, mesti ada pasal paksi simetri ni. Dia line yang dekat tengah-tengah ni. Bila kita bahagikan dua,
graf tu bila kita lipat dua atau membahagikan dua graf tu, dia akan macam dia punya sisi antara ni dan juga ni akan bertembung. Jadi kat tengah-tengah lah kan paksi simetri. Jadi dia kata paksi simetri akan melalui titik maksimum atau titik minimum graf fungsi seperti dalam rajah di bawah. Juga kita tengok macam mana kita nak tentukan titik minimum ataupun maksimum bagi fungsi kuadratik. Okay, bermula kita kena tahu dulu ni titik maksimum ke minimum. Jadi kalau kita tengok yang ni, graf ni dalam bentuk senyum dan puncak dia kat mana? Puncak dia dekat bawah sekali. Jadi ni adalah minimum. Okey, lepas tu kita kena tentukan. Macam mana kita nak tentukan? Tadi kita belajar paksi simetri. Paksi simetri tu adalah garis yang dia akan belah kat tengah-tengah ni. Allah, sorry tak straight. Ya, kita cuba sekali lagi. Dia akan belah kat tengah-tengah ni. So, kat tengah-tengah ni, berapa koordinat dia? Jadi kita kena tahu koordinat kat tengah-tengah ni berapa. Okay, mula kita cari koordinat X dulu. Koordinat X kat sini adalah 4. Dan juga jadi 4 koordinat Y pula 15. Jadi 4, 15. Jadi ni adalah titik minimum dia. Okay, tengok soalan seterusnya. Kalau ni paksi simetri, kita cari paksi simetri. Dan jangan lupa kita tentukan dulu ni maksimum ataupun minimum. Sebab puncak dia dekat atas, maknanya dia adalah maksimum. Jadi tentukan titik dia. Paksi X titik dia 3 dan Y berapa? Kita tengok kat sini 5, 10, 0, 5, 10. Jadi dia gandaan 5. Jadi ni adalah, kita dapat tahu ni adalah 15. Jadi titik maksimum dia adalah 15. Okay, next. Kita buat lagi. Kita cari paksi simetri dulu. Okay, kat tengah-tengah ni. Okay, ni negatif 4, 0. Maknanya negatif 4 ni adalah X. Negatif 4. X adalah negatif 4. Jadi bila ni kosong yang negatif 4, tengah-tengah dia ada apa? Kita buatlah kosong campur. Kalau kamu tak nampak, kamu boleh kira satu-satu. Kosong campur 4 bahagi 2. Kita akan dapat 2. Tapi sebab ni adalah paksi bahagian negatif, paksi X yang bahagian negatif, dan ni adalah negatif 2. Dan ni pula 4. Okay, Y adalah 4. Jadi kita tulis negatif 2, 4. Negatif 2, 4 adalah titik maksimum. Sebab apa? Sebab dia berada ke atas. Okay. So sekarang kita nak cari tahu apa kesan perubahan nilai A. Oh, sorry. Perubahan nilai A, B dan C terhadap graf. Okay. Apa kesan perubahan? Contohlah tadi kan cikgu cakap bentuk arm dia adalah AX kuasa 2 campur dengan BX campur dengan C. Jadi apa kesan perubahan? Contoh X ni positif, A ni positif ke negatif, dia akan bagi perubahan macam mana dekat graf tu. Jadi kita akan tengok satu-satu. Kita ada nilai A, nilai B dan juga nilai C. Okey, contoh nilai A. Nilai A fungsi dia adalah untuk tentukan bentuk graf tu. Macam tadi cikgu cakap, contoh kalau A tu positif, maknanya graf tu akan jadi senyum. Graf tu akan bentuk macam ni. Kalau A, ni untuk A positif, which is A lagi besar pada kosong. Tapi kalau A tu negatif, graf akan jadi macam ni. A lagi kecil pada kosong, jadi graf akan bentuk macam ni. Jadi nilai A fungsi dia adalah untuk tentukan bentuk graf. Okay, kalau nilai B pula, dia tentukan kedudukan simetri, paksi simetri. Yang ni cikgu akan tunjuk nanti. Kalau nilai C, dia akan tentukan kedudukan pintasan Y. Okay, jom kita tengok. Contoh, nilai B, dia kata, kalau kita ada A lagi besar pada kosong, contoh A lagi besar pada kosong, maksudnya dia tumpu pada graf yang senyum lah.
Okay, kat bahagian atas ni semua graf senyum kan. Sebab apa? Sebab A besar daripada kosong. Lepas tu B pula lagi besar daripada kosong. Maknanya paksi simetri tu ada di sebelah kiri paksi Y. Okay, ni maksudnya. Kalau B tu positif ataupun lagi besar daripada kosong, okay, paksi simetri tu akan berada kat sebelah kiri paksi Y, which is bahagian X yang negatif. Kalau lagi kecil pada kosong, dia akan berada pada sebelah kanan, iaitu X adalah positif. Kalau B sama dengan kosong, B sama kosong maksudnya tak ada nilai B. Okay, tak ada nilai B tu macam mana? Contoh AX square plus BX plus C. Jadi, A ni ada nilai. A ni contoh 2X square. B ni kosong. Maksudnya tak ada B, tak ada X. X ni tak ada. Terus C. Terus 3. 2X square tambah 3. Maknanya B kat sini ada kosong. Jadi, paksi simetri ialah paksi Y. Betul-betul kat tengah ni dia punya paksi simetri. Okay. Ini untuk graf masam pula. Kalau A lagi kecil pada kosong, B lagi besar pada kosong, maksudnya paksi simetri berada kat sebelah kanan paksi Y. Okay, kat sini. Maknanya paksi simetri berada pada paksi X yang positif. Ni positif kan, ni negatif. Okay, kalau yang ni, B lagi kecil pada kosong, paksi simetri berada sebelah kiri. Maksudnya sebelah yang bahagian negatif. Jadi positif. Kalau sama kosong, sama juga kat tengah-tengah, iaitu betul-betul dekat paksi Y.